Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini, kumpulan kami yang terdiri daripada 3 orang iaitu Nawarah binti Rahiman, Rahmah Hayati binti Musa dan Siti Nabilah binti Muhammad Ali akan membentangkan satu tajuk mengenai perbezaan pembelajaran tilawah Al-Quran secara bersemuka dan tidak bersemuka dalam kalangan pelajar. Dalam pembentangan ini, kami akan menyimpulkan beberapa isi penting yang telah kami kaji. Tanpa melengahkan masa, kami mulakan pembentangan ini dengan menerangkan objektif kajian. Yang pertama sekali, mengenai objektif yang nak kami sampaikan pada hari ini adalah yang pertama, menjelaskan konsep pembelajaran tilawah Al-Quran secara bersemuka iaitu talaqi musyafahah, dan yang kedua, untuk menjelaskan kaedah pembelajaran tilawah Al-Quran secara tidak bersemuka iaitu atas talian, dan yang ketiga, untuk kita mengenal pasti perbezaan antara pembelajaran tilawah Al-Quran secara bersemuka dan tidak bersemuka dalam kalangan pelajar. Saya Siti Nabilah binti Muhammad Ali, nombor matrik 1182726. Bagi objektif yang pertama, seperti yang telah dinyatakan tadi, terdapat beberapa isi penting mengenai konsep pembelajaran tilawah Al-Quran secara bersemuka. Pembelajaran Al-Quran secara bersemuka atau dalam istilah bahasa Arab iaitu talaqi musyafahah seperti yang diketahui oleh masyarakat umum memberi erti perjumpaan secara berhadapan di antara murid dan gurunya semasa pembelajaran Al-Quran berlangsung. Gabungan makna kedua istilah ini diambil dari perkataan talaqi dari kata dasar liqa' yang bermaksud pertemuan, dan di dalam konteks pembelajaran Al-Quran ialah perjumpaan atau pertemuan antara murid dan guru secara berhadapan. Manakala perkataan syafah merupakan kata dasar bagi musyafahah yang bermaksud bibir manusia iaitu satu proses pemindahan ilmu atau berkaitan pembacaan Al-Quran dari mulut seorang guru kepada mulut seorang murid. Dalam bidang tahfiz, kaedah talaqi musyafahah juga dijadikan sebagai panduan asas sebelum memulakan sesi hafazan yang diwajibkan bagi golongan penghafaz Al-Quran di sekolah dan di mana-mana institusi tahfiz Al-Quran. Guru akan menjadi sumber rujukan melalui pembacaan yang akan diteliti oleh muridnya, dan murid akan memerhati setiap sebutan huruf yang keluar dari mulut gurunya bagi memastikan sebutannya betul dan tepat. Kaedah talaqi musyafahah ini dapat membantu meningkatkan penguasaan pelajar semasa proses pembelajaran tilawah dan hafazan Al-Quran. Topik yang seterusnya yang dibincangkan adalah mengenai pembelajaran tilawah Al-Quran secara atas talian iaitu secara tidak bersemuka. Melihat pada konsep tilawah Al-Quran secara atas talian ini adalah merujuk kepada guru yang mengajar secara langsung melalui rangkaian media sosial daripada pelbagai aplikasi yang sering kali kita guna pada masa kini. Contohnya aplikasi Facebook, WhatsApp, Google Meet, MS Teams, Zoom dan juga panggilan telefon dan sebagainya. Seterusnya kita masuk kepada kaedah pembelajaran tilawah Al-Quran secara atas talian. Terdapat 3 langkah konvensional yang biasa digunakan oleh guru-guru Al-Quran. Dan langkah yang paling utama sekali adalah pelajar dan guru perlu hadir bersama-sama di dalam satu majlis secara digital. Kemudian bacaan pelajar diperdengarkan. Dan sebelum itu sangat penting buat guru-guru untuk memilih dan juga menentukan aplikasi yang mesra pengguna ketika mengajar Al-Quran. Dan ini juga bergantung kepada tahap pelajar itu sendiri. Kemudian yang kedua, setelah bacaan pelajar diperdengarkan, guru akan meneliti bacaan pelajar dan menegur sekiranya berlaku kesalahan dalam bacaan. Dan yang ketiga iaitu langkah yang terakhir sekali, setelah pelajar memperhatikan lafaz setiap kata dan juga ayat-ayat yang disebutkan oleh gurunya tadi, kemudian pelajar tersebut akan mengulangi bacaan yang sama dengan penambahbaikan bacaan yang sepatutnya supaya pelajar tersebut dapat membaca dengan baik. Kemudian sebagai maklumat tambahan, kelajuan internet sangat penting untuk bagi memastikan komunikasi di antara guru dan juga pelajar berjalan dengan lancar. Sekiranya guru tidak dapat mendengar bacaan pelajar,
maka boleh menyukarkan proses tilawah dan teguran semasa proses talaki berlangsung. Nama saya Rahmah Hayati binti Musa, 1182720. Baiklah, kita teruskan dengan poin yang ketiga, iaitu perbezaan antara pembelajaran tilawah Quran secara bersemuka dan tidak bersemuka. Aspek pertama yang akan kita lihat adalah cara pembelajaran murid. Pembelajaran bersemuka adalah dengan menggunakan kaedah talaki musyafahah, iaitu secara face to face di antara murid dan juga guru. Di sini murid dapat melihat secara terus pergerakan mulut guru dan guru dapat menegur secara terus kesilapan seorang murid. Dan seterusnya adalah pembelajaran secara tidak bersemuka. Pembelajaran tidak bersemuka adalah dengan menggunakan platform digital seperti Zoom, Google Meet, MS Team, Edmodo dan lain-lain aplikasi yang digunakan. Selain itu juga, inisiatif lain juga adalah melalui perkongsian aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, YouTube, Facebook, Instagram dan lain-lain. Aspek seterusnya adalah dari segi tahap penerimaan dan pemahaman murid. Pembelajaran secara bersemuka akan menjadikan murid lebih mudah untuk mengaplikasikan apa yang telah diajar oleh guru. Hal ini kerana mereka boleh terus mengajukan sebarang soalan dan kemusykilan tanpa dilengahkan. Pembelajaran secara tidak bersemuka pula, di mana guru akan menyediakan rakaman-rakaman bacaan Al-Quran untuk didengari oleh pelajar, di samping menyediakan panduan dan nota untuk menerangkan setiap poin yang perlu diambil perhatian oleh pelajar. Di sini guru juga boleh melakukan kelas secara live di mana bersemuka tetapi secara virtual dengan murid. Seterusnya, fleksibiliti masa. Pembelajaran secara bersemuka menuntut pelajar untuk hadir ke kelas seperti biasa dan tiada sebarang perubahan dilakukan kecuali atas informasi guru. Untuk pembelajaran secara tidak bersemuka, penetapan tempoh waktu yang bersesuaian untuk melakukan kelas secara virtual adalah amat diambil berat. Hal ini kerana murid-murid terdedah dengan penggunaan gadget. Maka pengawasan ibu bapa adalah penting dalam penggunaan peranti dan bahan pengaksesan pembelajaran yang telah digunakan. Kesimpulannya, pembelajaran Al-Quran adalah fleksibel dengan menggunakan apa jua kaedah, sama ada secara bersemuka ataupun tidak bersemuka. Yang pentingnya di sini adalah dedikasi di antara murid dan guru dalam menjayakan objektif pembelajaran Al-Quran. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.